Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. So we continue our discussion for e-test September. Okay, number 5A. Siti and Salma start to sell scarf at June last year. Siti sells 100 scarf in the first month and its sales increase constantly by P scarf every sequence month. Okay, dia ada dua cerita. Satu mengenai Siti. Siti pada bulan pertama dia jual sebanyak 100. Kemudian bulan kedua dia bertambah sebanyak P. Sebanyak P, maknanya 100 tambah P. Kemudian tambah P lagi, 100 tambah 2P. Okay, dan seterusnya. Ayat yang kedua, she sells 300 scarf in the 6th month pada bulan ke-6. Pada bulan ke-6 dia jual 300 scarf. 300 scarf. And the total sale for the first 10 months. Total hasil tambah jumlah jualan dia pada 10 bulan pertama. 10 bulan pertama adalah Q. Untuk 10 bulan. Jumlah jualan untuk 10 bulan pertama ialah Q. Okay, find the value of P and Q. Soalan ni dia suruh cari nilai P dan nilai Q. Kita tahu ini adalah arithmetic progression. Arithmetic progression. Sebab apa arithmetic progression? Sebab dia ada D. D apa? D dia adalah P. Okay, apa itu A? A dia adalah first term. First term is 100. Okay, first term is 100. Keluarkan. Setiap kali soalan progression mesti keluarkan A dan D ataupun A dan R. Okay, sekarang ni dia nak T6. Kita tahu formula Tn is A plus N minus 1 D. Dia beri T6, T6 is 300. So T6 is A is 100 plus N is 6 minus 1. D ni P, ini sama dengan 300. So 100 plus 5P equal to 300. So 5P equal to 300 minus 100 is 200. P equal to 40. Okay. Sekarang dia nak cari Q. Q ini pula adalah daripada hasil tambah untuk 10 bulan pertama. Jadi kita guna formula SQ. SN bukan SQ, SN. So formula SN ini sama dengan Q S10. Formula SN adalah N over 2, 2A plus N minus 1 D. So S10, we substitute N with 10, A with 100, N dengan 10, gantikan dengan 10, D kita P tadi. P kita dah dapat dah, P adalah 40. Okay, D kita tadi adalah P, P kita dapat 40. Jadi ini adalah Q, S10 adalah Q. So Q 5, 200 plus 9 times 40 is 360. So Q equal to 560 times 5. 2,800.
Okay. Marking. You substitute the correct value to the correct formula. This is K1. You substitute the correct value to the correct formula, that is K1. Final answer N1. Next. You substitute the correct value to the correct formula, this is K1. And this is final answer N1. Okay. We done number 5. Do you understand number 5? Cikgu. Oh, tak buka mic. Sorry. Okay, for B. Ini mengenai Salma pula. Salma sells 60 scarf in the first month and her sales increase constantly by twice every subsequent month. Ini terbalik pula. Maknanya ni daripada 60, dia 2 kali ganda, 120, 2 kali ganda, 240. Sebenarnya ini dah bukan arithmetic progression, ini dah geometric progression. Sebab A60 dan ini setiap bulan dia naik 2 kali ganda. Bila 2 kali ganda itu adalah R equal to 2. Okay. 120 bahagi 60. So R sama dengan 2. Tunjuk nilai A dengan nilai R. Tunjuk. Okay, kemudian if the total of the sale for the first month and the number of scarf city sale in the 9 month are same, find the value of N. Okay, dia kata kalau bulan pertama tu jumlah tau, total. Maknanya SN bagi Salma. Ini bagi Salma. Sama juga dengan bilangan jualan Siti pada bulan ke-9, yang T9. Okay. Kalau SN sama dengan T9. Yang ini, yang kiri ini adalah mengenai Salma. Ini Salma.
Yang ini Siti. Okay, awak hati-hati. Salma ini dia GP, Geometric Progression. Siti itu adalah Arithmetic Progression. Sebab dia dah beritahu nama dia, tu Siti. Yang bawah tu, yang B tu Salma. Jadi ramai murid yang saya perasan dia guna sama Geometric Progression juga. Okay? Kalau awak tengok balik kertas awak, memang ramai yang buat balik geometric progression yang ini. Sedangkan ini untuk Siti. Jadi sekarang tadi Salma kiri, Siti kanan. So SN ini sama dengan T9. SN, kalau formula SN untuk geometric progression, SN sama dengan A, R ini lebih besar daripada 1. So R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okay, jadi A, saya gantikan A dengan 60 untuk Salma. R dia 2, kuasa N tolak 1 per, okay, R2 tolak 1. Guna formula SN untuk geometric progression. Okay. So R2 sini 2. Ini 60. N tu yang kita nak cari. Jadi sekarang ini sama dengan T9. T9 bagi Siti. Formula TN. TN tadi formula dia apa? Yang ini. A tambah N tolak 1D. A dia jangan ambil 60. Because this is for Siti. Siti A dia 100 bukan 60. So A 100 tambah N ini 9 tolak 1, 8. Okay, D kita berapa? D untuk Siti tadi adalah 40. D tadi P. P tadi 40. So ini adalah 40. Ini eloknya awak gantikan 9 tolak 1 lah, 1 by 1 buat, tak ada masalah. Okay, 60, 2 kuasa N tolak 1. Ini 420. Okay, 2 kuasa N tolak 1, 420 bahagi 60. So ini 7, 2 kuasa N, 7 tambah 1, 8. Okay, ini adalah indeks, 2 kuasa N sama dengan 2 kuasa 3. Tukar base yang sama, base terendah yang sama. So 2 power of 3. So N equal to 3. Jangan beri jawapan begini. Lebih selamat awak lihat pada soalan dia. Okay, soalan ni memang N sorry, soalan dia memang N. So tulis N saja. Kalau soalan dia kata the number of scarf. Contohlah soalan dia, calculate the number of scarf. So tulis number of scarf equal to berapa. Tulis ikut soalan, kehendak soalan. Okay, 5B markah dia ada 4. Di mana pemarkahan dia? Pertama, ni awak keluarkan maklumat asas A dan R. Nampak kat sini dia bagi markah, tadi dia tak bagi markah. Sebab tu saya kata pemarkahan dia tak tetap, dia berubah-ubah. Tadi A dengan D dia tak bagi markah pun. Tapi ini A dengan R dia bagi markah. So P1 di sini, pengetahuan. Kemudian sebab tu asas dia progression ini saya kata mesti tulis asas dia. Kemudian ini, awak tulis ini, persamaan ini. Awak tahu dia sama untuk Salma, untuk Siti dan awak ganti dalam rumus yang betul. Ini K1. Kalau ini K0, bawah jadi kosong. Okay, kemudian you tahu ini, you selesaikan indeks. Jawapan akhir N1. Okay. Next. Soalan 6.
Okay, nampak gambar dia macam menakutkan. Mungkin semua orang tak rasa takut dengan soalan yang nampak macam ni. Tapi ada murid, memang dia nampak je soalan yang alahai dengan gambar rajah yang realitinya. Dia dah rasa risau dah dengan soalan-soalan macam ni. Mungkin tak semualah. Saya lukiskan dia punya titik dia saja. Ini ada 1, 12. Ini Y, ini X. Kemudian 38. Ni Ahmad. 38 sini starting point. Okay. Diagram 6 shows a car racing track where Ahmad is one of the spectators. The racing car will form a circle where the racing car will intercept the x-axis equal to 7. Okay. Dia akan pintas paksi X. X axis sama dengan 7. So X axis. Dia gunakan lain. 7. Tekan di sini. Ni X sama dengan 7. Okay, dia bulat satu bulatan. Dia akan mintas pada paksi X sama dengan 7. Okay. Seterusnya. The coordinate of the center of the circle for the racing car track. Dia nak koordinat center, titik tengah. Sekejap Ahmad yang bergerak, kereta yang bergerak ni, kereta ni. Aduh. Starting point tu saya pelik Ni yang biru ni, yang biru. Okay, dia buat satu bulatan. Ini bulatan. Kak Ahmad bukan yang hitam tu, yang biru. Yang biru. Okay, katakanlah begitulah dia punya bulatan dia. Okay, Ahmad tu penonton dia. Dia akan membentuk satu bulatan. Coordinate of the center of the circle. Coordinate. Dia nak cari koordinat. Maknanya di sini. Di tengah dia. Di tengah. Sekejap Saya rasa tak kena gambar rajah saya ni. Macam tak sama je ni. Nanti kejap. Akan memintas paksi X sama dengan 7. Kalau paksi X, dia boleh jadi macam ni atau begini. Soalan ni akan ada beberapa kemungkinan. So S ini 38 di sini. Lagi satu dia 7 di sini, 07. Okay, dia buat satu bulatan. Okay, sekejap saya baca lagi sekali.
the coordinate of the center for the racing car track. Okay, dia nak cari koordinat center di sini. Kemudian saya baca balik ayat dia. Diagram 6 shows a car racing. Ahmad, okay, the racing car will form a circle. Okay, car ni dia akan bergerak secara circle where the racing car will intercept. Okay, dia akan memintas pada x-axis equal to 7. Oh, ayat dia x-axis equal to 7. Biasanya kalau ayat sebelum ini, biasa murid-murid akan jumpa, akan memintas, dia takkan tulis macam ni. Okay, dia takkan tulis macam ni biasanya. Dia akan tulis, akan memintas paksi X pada 7. Dia takkan tulis bentuk macam ni. Dia takkan tulis bentuk macam ni. Sebab kalau bentuk macam ni, sepertinya ini pun boleh juga. Tapi tak apalah. Untuk soalan ini, yang ini x-axis equal 7. Kalau yang ini, kalau begini ni, x sama dengan 7. Ini adalah equation of this line, x equal to 7. Yang ini, tu beza dia ya. X sama dengan 7, ini x-axis equal to 7. Dia memintas paksi x sama dengan 7. Ayat dia bertukar-tukar. Okey, jadi sekarang nak cari center, maknanya ini adalah titik tengah. Okay, ini adalah titik tengah dia. 3 tambah 0 bahagi 2, 8. 70. 70 3 tambah 7 bahagi 2, 8 tambah 0 bahagi 2. So ini adalah 5, 4. Ini soalan A. Ini K1. Ini N1. Okey, soalan seterusnya P. The equation of the locus for the racing after the race start. Dia nak cari locus, persamaan locus. Titik ni center dia 5, 4. Kita cari jarak ini, distance. Sebab kalau locus biasanya memang menggunakan rumus jarak. So katakan sini SC. Kita cari dulu jarak SC. Jarak SC sama dengan square root. Okay, 3 tolak 5 kuasa 2 tambah 8 tolak 4 kuasa 2. Sini awak akan dapat negatif 2 kuasa 2, 4 tambah 16. Ini dapat square root 20. Okay, situ dapat square root 20. Jadi sekarang kita nak locus, persamaan locus. Persamaan locus, locus tu dia sebarang nilai pada bulatan ini, x, y. Jadi x tolak 5 kuasa 2 tambah y tolak 4 kuasa 2 sama dengan square root 20. Ini pun ada square root. Jadi saya kuasakan 2 kedua-dua bahagian sebab saya nak hilangkan square root. Ini akan jadi x tolak 5 kuasa 2 tambah y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 20. Ini x squared minus 10x plus 25 plus y squared minus 8y plus 16 minus 20 equal to
0. Okay, bawakan semua ke kiri. So x squared plus y squared minus 10x, okay, minus 8y, 25 plus 16, 41, minus 20, 21. So this is equal to 0. That is the final answer. So ada 4 markah di sini. Ni K1, you get this distance. K1, you buat equation ini. K1, okay, maknanya you tahu locus X tolak center. Okay, Y tolak 4 ni, X tolak 5. You guna rumus ini, K1. Kemudian, you selesaikan ini. K1, final answer, N1. Okay, next. Ini nombor 6. Kalau nak tanya, tanya je terus Saya pun risau saya ni cepat sangat. Okay, next. Number 7. Kali nombor 6 tu, Ahmad tu sekadar pengganggu je ya. Ahmad tu, tak ada fungsi pun Ahmad tu ya. Okay, given the straight line y equal to 4, touch the curve y equal to p plus q x minus x squared. Okay, kita ada y equal to p plus q x minus x squared. Okay, ada garis lurus y equal to 4. Okay, ini N shape sebab dia punya A dia negative 1, ini A negative 1, so dia N shape. Kemudian Y sama dengan 4, dia horizontal, ini Y equal to 4. Okay, dia memintas macam tu. Express P in terms of Q. Okay, macam yang sebelum ni saya pernah sebut. Soalan begini, ini dah jadi simultaneous equation. Y sama dengan Y. So P plus Q X minus X squared equal to 4. Bila dia ada pintasan, ada dua function, ini function, ini function. Bila ada dua function, dia bersilang atau memintas, so dia akan jadi simultaneous equation. Okay, ini akan jadi simultaneous equation. Jadi, negative X squared plus QX plus P minus 4 equal to 0. Negatif jangan ada di depan. Seeloknya kita buangkan dia. Bukan buang, kita permudahkan, kita darab dengan negatif 1. So negatif dengan negatif jadi positif. Inilah yang lebih tepat dia punya bacaan dia. Negatif ini kita jadikan positif. Kemudian tadi soalan dia nak express P in terms of Q. Dia nak P dalam sebutan Q. Awak lihat di sini, equation ini dia memintas touch. Lagi satu saya buat kesalahan. Soalan dia kata touch. Touch bukannya intercept. Touch bermakna dia punya graf begini. Touch. Touch. Sentuh, bukan atas ni. Touch, hanya sentuh saja. Sentuh. Maknanya ada berapa nilai yang akan wujud? Hanya ada satu titik sahaja yang akan wujud. Pintasan ini, sentuhan ini hanya akan ada satu titik sahaja. Bila satu titik, dia akan jadi B squared minus 4AC equal to 0. Okay? Ada satu lengkung dan ada satu garisan. Ada satu lengkung, dia touch. Bukannya intercept. Saya dah silap tadi. Dia touch sahaja. Dia sentuh sahaja. Maknanya hanya ada satu titik. Bila ada satu titik penyelesaian, maka dia sama dengan kosong.
Jadi B apa dalam equation ini? A adalah 1. Ini 1 depan ni. Ini B, negatif Q. C adalah negatif 4 tambah negatif P tambah 4. Jadi masukkan dalam equation ini B kuasa 2, negatif Q kuasa 2 tambah 4 darab 1 darab C. C adalah negatif P tambah 4. Sama dengan kosong. Jadi Q squared plus 4 negatif P plus 4 equal to 0. Selesaikan satu-satu. Dia nak apa tadi sebagai subjek? P sebagai subjek. So negative 4P equal to 16 minus Q squared. P equal to 16 minus Q squared over negative 4. Ini bukan jawapan akhir. Negatif tidak boleh berada di bawah. Okay, negatif tidak boleh berada di bawah. Jadi kita kena permudahkan dia. Kalau you bagi jawapan ini, salah. Tadi P sama dengan 16 tolak Q kuasa 2. Ini 4, letak sini. Tapi tak cantik, bacaan ini tak cantik. Okay, ini adalah P sama dengan, darab ini negatif 16, negatif-negatif jadi positif. Jadi Q kuasa 2 tolak 16 per 4. Okay, negatif darab 16 negatif, negatif darab negatif positif. So Q kuasa 2 tolak 16 per 4. Okay. Markahan dia ada 3 markah. Pertama, awak tahu asas dia bila ada begini simultaneous equation, so dia samakan ini K1. Awak tahu dia touch, sentuh satu titik, so dia guna discriminant K1. Okay. Ini bukan formula tau, ni dekat sini. Penggantian ni, penggantian pada formula yang betul. Bukannya dekat formula ni, dekat sini. Penggantian nilai yang betul pada formula yang betul. Jawapan akhir N1. Okay, next. B. Setakat ni boleh faham ke? Boleh ikut ke? Cikgu. Ha. Rasanya cikgu letak positif bukan negatif kat yang bawah B square minus 4AC. Mana? Saya ada silap kat mana? Oh, sini ha. Ya. Terima kasih Farah. Yeah. Dah salah dah. Ni negatif, ini negatif. So negatif positif. Negatif positif, ini negatif positif negatif. So ini 4 negatif. Oh dah terus dah situ. 16 tolak Q kuasa 2 per P. Okey. Terima kasih. Ni. Ni saya silap di sini. Ni tolak, saya pergi letak ni tambah. Itulah kesalahannya. Yang murid biasa buat pun sama. Ada juga murid yang buat itu. Biasalah. Cuaian kan. Okey, B. So ni tak ada Ni tak ada. B. If Q equal to 4, kalau jika Q sama dengan 4, okay, sketch the graph Y equal to P plus QX minus X squared. So Y equal to P. P kita tak tahu tapi boleh cari sebab kita dah dapat tadi P sama dengan
Okay, ni dikira sekali P sama dengan 16 tolak Q kuasa 2 per 4. So gantikan 16 tolak 4 kuasa 2 per 4. So 4 kuasa 2 16. 16 tolak 16 kosong. So ini P sama dengan kosong. Kena tunjuk. Kena tunjuk. Mesti kena tunjuk. Jadi P kosong, Q 4, 4X tolak X kuasa 2. Okay, saya kata kalau nak dapatkan, nak sketch graph mesti ada 3 perkara. X intercept, Y intercept dan minimum atau maximum point. Okay. Minimum atau maximum point. Jadi sekarang X intercept. X intercept kita gantikan Y dengan kosong. Okay. Y dengan kosong. So 4X minus X squared equal to 0. Jadi X 4 minus X. So X equal to 0. 4 minus X equal to 0. X equal to 4. Okay. Y intercept pula. Y intercept bila X sama dengan kosong. Y intercept. X mesti sama dengan kosong. So Y sama dengan 4 darab kosong tolak kosong kuasa 2. Y sama dengan kosong. Okay, next. Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2. Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X. Kita jadikan dia positif sebab kita nak cari maximum point. So ini X squared minus 4X. So Y equal to negative X minus 2 squared minus 4. X minus 4 bahagi 2, 2. Ini tutup kuasa 2. Tolak dengan, ni sentiasa tolak. 2 kuasa 2, 4. Okay, tak ada nombor di belakang. So tak ada tolak atau tambah dengan apa-apa. Jadi Y equal to negative X minus 2 squared plus 4. So kita tahu ini negative 1. So dia adalah N shape. Dia adalah maximum point. So kalau maximum point, ambil di sini 2 dan ini 4. Okay. Pintasan tadi, pintasan X saya. Ini X, ini Y. Pintasan X saya tadi 0,4. Pintasan Y saya 0. Jadi dia pintas sini. N shape. Ini 0, ini 4. Kemudian dia punya ni 2, sini 4. Selesai. Ini adalah 2, 4. Okey, sekejap saya tengok soalan dia. Macam mana, kenapa, okey saya nak tanya. Kan sepatutnya sebelum kita buat factorization, kita patut check dulu dia punya discriminant sama ada dapat positif ke dapat negatif. Yang B squared minus 4AC. Kan sebelum ni saya ajar kalau kita nak cari dia punya root, nak cari dia punya X, mesti check dulu sama ada dia ada root ke tak ada root. Okay, kenapa saya tak semak dekat sini? Sebab soalan ini dia dah beritahu
Y sama dengan 4 memintas function and shape ni. So Y sama dengan 4 yang ini, yang putus ni. Sekejap, saya buat warna biru ni tambahan dia. Ni, saya dah tahu ini dia touch curve ini. Jadi automatic curve ini dia akan terus sampai ke bawah dan akan ada pintasan. Dia takkan jadi macam ni. Dia takkan jadi tak ada root. Maknanya dia jadi macam ni. Tak ada. Dia akan terus juga. Dia akan terus. Maknanya memang akan ada dua pintasan. Okay, sebab soalan dah beritahu dah. Garisan Y ini dia sentuh pada graph and shape ini. So saya dah tahu dia ada dua root. Sebab tu saya terus sahaja buat ini. Tanpa saya semak nilai B squared minus 4AC. Kan selalu kita akan semak. B ni berapa? B dekat sini 4. Okay, 4 kuasa 2, tolak. A berapa? A negatif 1. C berapa? C kosong. So dapat 16. So lebih besar daripada kosong. Memang akan ada dua root. 2 roots. Okay, saya tak semak yang ini. Sebab saya dah tahu daripada soalan asal, dia dah beri hint dah. Dia beri hint yang ini Y intercept, ini Y equal to 4, touch and shape. So ini akan ada dua pintasan automatik. Sebab tu saya tak semak dah yang ini. Kalau ikut sepatutnya kita kena semak the value of discriminant. Kalau greater 0, so 2 root. Baru kita akan proceed this method, this solution. Kalau dia less than 0, maknanya no root. No root maknanya tak ada nilai X. So tak perlu kita buat ini dah. Okay, faham tak? Setakat ni boleh faham tak? Cikgu, yang 4 tolak X tu, kalau yang tu, yang bawah lagi, kanan. Ni. Yang ni, yang tu. Kalau tak tunjuk jalan kira dia, terus tulis X equal to 4, betul ke? Tulis X equal to 4 boleh. Okay. Tapi eloknya tulis lah. Tulis je cikgu. step by step. Okay. Jadi, soalan dia apa lagi? Ada soalan dia lagi tak? State the equation of the axis of symmetry. Ada soalan lagi. State the equation of the axis of symmetry. Axis of symmetry di tengah ni. Jadi apa dia punya jawapan? X, sebab dia pintas pada paksi X. So X equal to 2. Jawapan dia. Okey, ada berapa markah? 5 markah di sini. 5 markah untuk soalan B. Okey, markah pertama pada penggantian ini. You ganti dan you dapat nilai ini. Okey, 1. Kemudian you dapat dia punya function sebab you dah substitute the value of P and Q. So you substitute the value of P and Q, you get the function. This is N1. Okay, next. Graph pula. Daripada pengiraan-pengiraan tu kita dapat sini. Okay, dapat shift dengan sini. Ini K1. P1. Salah satu. Ini P. Kalau tengok dekat skema yang dia beri ni, dia beri markah hanya pada shape sahaja. Shape sahaja P. Pengetahuan. Maknanya you tahu. Kalau dia negatif, dia N shape. So nampak sahaja shape P1. Tapi ada skema, dia akan beri markah pada shape. Lepas tu dia akan beri markah pada maximum atau minimum point. Tak tentu. Tapi untuk kali ini, skema yang diberi, dia beri markah pada shape sahaja. Dan lagi satu markah pada pintasan. Ni. P1. Kemudian, okay. Kadang-kala markah di sini dia akan beri markah pada maximum point. Tapi untuk kali ni dia hanya bagi markah pada sini saja, N shape saja. Dia nak bagi peluang pada murid untuk dapat markah lebih. Kalau tak,
Yang ini dengan yang ini satu markah. So awak takkan dapat markah kalau tak tunjuk ini. You yang akan rugi. Tapi untuk kali ni dia bagi shape, nampak bentuk shape, so P1. Dia tak ambil kira yang 2, 4 ni. Okay. So boleh setakat ni? Faham? Faham cikgu. Sekejap sekejap.